السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Malam ni kita sambung kitab Bulughul Maram, kitab syarah Bulughul Maram, iaitu kitab Tawdihul Ahkam. Hadis yang ke Oh, 151. Hadis nombor 151. Masih lagi dalam kitabus salat, bab azan dan iqamah. Di sini kata musannif rahimahullahu taala, hadis daripada Abdullah bin Umar, yani wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Bilalan adzana qabla al-fajr fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yarji'a fayunadiya ala innal 'abda nama. Rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia kata sesungguhnya Bilal telah melaungkan azan sebelum masuk waktu fajar. Maknanya hadis ini menjelaskan bahawa dia tersilap. Maka Nabi SAW memerintahkan dia untuk kembali, lalu dia menyeru. Nabi suruh dia balik, semula beritahu, ketahuilah sesungguhnya hamba ini tertidur. Maksudnya dia tersilap, waktu tak masuk lagi dia dah azan. Tapi hadis ini riwayat oleh Abu Dawud dan dia mendhaifkan hadis ini, maknanya dia melemahkan hadis ini. Dia mengatakan hadis ini lemah. Baik. Hadis ini ada dua riwayat lah, kata Syekh di sini rahimahullah. Ya, riwayat yang pertama yang disebut oleh Ibn Hajar di sini dalam kitab Bulughul Maram, bahawa orang yang azan sebelum fajar adalah Bilal, iaitu muazzin Rasulullah SAW. Meriwayatkan hadis oleh Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Al-Madini, dan mereka semua mendhaifkan hadis ni. Mereka semua, yang Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Al-Madini, mereka semua melemahkan hadis ni. Riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, bahawa orang yang azan sebelum fajar itu adalah Masruh. Nama dia Masruh, iaitu muazzin Umar. Maksudnya muazzin, tukang azan zaman pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini yang diterjemahkan oleh Abu Dawud, dan ia adalah yang benar lah. Maksudnya bukan Bilal tapi Masruh, bukan zaman Rasulullah SAW tapi zaman Umar. Baik. Jadi apa yang dapat diambil daripada hadis ni? Hadis menunjukkan bahawa azan sebelum solat subuh tidak sah kecuali selepas terbit fajar. Okey, ini dia akan dibincangkan nanti selepas ni, maknanya tentang azan pertama, ya. Jadi maknanya selepas ni ada perbincangan dia. Hadis ini menunjukkan bahawa azan sebelum subuh tidak sah melainkan selepas terbitnya fajar, selepas masuk waktu subuh. Bagaimana pula dengan azan yang pertama tu? Itu yang akan dibahaskan. Sebab apa? Hadis ini terjadi dhaif. Hadis ini adalah dhaif ataupun lemah lah. Baik, cumanya dia nak istinbat daripada hadis ni kalau hadis ni sahih. Dan seseorang muazzin, apabila dia tersilap lalu dia azan sebelum masuk waktu subuh, maka dia kena kembali dan dia beritahu kepada orang bahawa dia telah tersilap. Dia kata, ketahuilah sesungguhnya saya tersilap, saya tertidur dan tersilap. Begitu. Baik. Jadi hadis ni adalah dalil bagi mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia istinbat dengan hadis ni. Dia kata hadis ni menunjukkan bahawa azan tidak sah melainkan selepas masuk waktu. Betul lah, kan? Tak jadi azan melainkan selepas masuk waktu. Sebab azan tu adalah dia mengiklankan bahawa
waktu telah masuk. Ya. Kemudian jumhur ulama di antara mereka imam yang tiga lah, ya, Malik, Syafi'i dan Ahmad, mereka mengharuskan azan sebelum azan untuk solat subuh sebelum terbit fajar. Ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang lain lah, insya-Allah akan disebut. Sebagaimana yang kalau kita pergi Mekah kan, kita Mekah jadi Madinah, maknanya dia buat azan sebelum masuk waktu, lebih kurang dalam setengah jam ke apa, lebih kurang kan. Jadi mereka pertanggungkan hadis ni bahawa ia berlaku sebelum disyariatkan azan yang pertama. Kalau dia berkata hadis ni sahih, ihtimal dipertanggungkan bahawa hadis ini disebut ataupun dikatakan ataupun ia berlaku sebelum disyariatkan azan yang pertama. Untuk solat subuh lah, untuk solat subuh je lah. Kalau tak boleh nak diihtimalkan, tak boleh nak dipertanggungkan dengan apa cara, maka hadis ini tidak boleh nak melawan hadis-hadis yang sahih lah, yang mengharuskan azan sebelum masuk waktu subuh, azan 2 kali. Ya kan? Kita kalau di sini azan 2 kali sebab orang tak biasa buat, bila buat nanti silap orang nak pergi kerja, dia sembahyang subuh dulu, belum masuk waktu lagi, dia naik kereta sampai azan pula, aku tadi azan lah. Azan nak beritahu maksudnya waktu mana untuk gerak bangun untuk solat witir ke, kan? Solat tahajud dan witir sekali lah. Begitu. Tapi kalau kita buat mana 15 minit lebih kurang macam tu lah sebelum azan yang kedua kalau nak buat lah. Tapi kalau buat ni orang tak belajar kan, tempat kita majoriti orang tak belajar, tak mengaji, tak tahu. Muslim macam tu je lah. Muslim tahlil arwah, Muslim apa lagi, sembahyang Jumaat, sembahyang raya. Lain pada tu mereka tak nak belajar lah kan. Lepas tu bila mereka dengar yang pelik-pelik ni, maka sesat. Hakikatnya dia yang sesat sebab dia tak nak belajar. Orang belajar. Jadi manusia ni mereka memusuhi apa yang mereka tidak tahu. An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia memusuhi apa yang mereka tidak tahu, apa yang mereka tidak belajar. Mana dia ingat yang dia belajar selama ni kan, dia dengar macam tu, dia ingat tu yang betul. Padahal mungkin hakikatnya tak ada langsung dalam ajaran Islam. Baik. Di antara hadis, banyak hadis lah, hadis dalam Bukhari, hadis dalam Muslim kan, yang menjelaskan bahawa ada azan sebelum masuk waktu subuh. Azan pertama lah kita panggil. Ya. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, la yamna'anna ahadakum adhanu Bilal min suhurihi. Janganlah azan Bilal itu menahan seseorang kamu daripada makan sahur. Kan? Azan dengan suara Bilal, Allahu akbar, Allahu akbar. Oh, makan sebelum dengar azan Abdullah bin Ummi Maktum. Kan? Azan yang iaitu azan menandakan masuk waktu fajar. Jadi kalau azan Bilal boleh makan lagi sahur. Gitu. Kenapa? Kerana Bilal dia azan masih lagi dalam waktu malam. Mana ujung malam lah. Baik. Itu yang pertama. Yang keduanya dalam Bukhari juga, dalam Al-Bukhari dan Muslim, daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Nabi kata Bilal melakukan azan pada waktu malam. Maksudnya waktu malam ni hujung malam lah, belum masuk waktu fajar lagi. Fakulu washrabu, makanlah kamu semua, makanlah, minumlah, hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sehingga Abdullah bin Ummi Maktum dia melakukan azan. Abdullah bin Ummi Maktum ni dia orang buta, tak nampak, jadi nak tengok fajar macam mana. Jadi sahabat-sahabat yang bagi tahu kan, dia berkata dah masuk waktu azan kan. Dia pun azan lah. Jadi maknanya ialah Nabi SAW suruh orang yang suara kuat, yang bergema suara dia tadi, untuk melakukan azan supaya suara dia sampai jauh lagi kan. Begitu. Baik, hadis ni dalam yang kita baca tadi, hadis ni kata Syekh tadi rahimahullah, sekiranya hadis ni sahih, maka dia adalah mauquf lah, hadis yang mauquf, bukan hadis yang marfu'. Hadis marfu' apa dia? Hadis marfu' ni maksudnya sampai Nabi SAW kata, Nabi SAW buat, Nabi SAW mengaku. Itu apa nama hadis yang marfu' maksudnya disandarkan kepada Nabi SAW. Kata hadis mauquf, hadis yang terhenti dekat sahabat saja.
sahabat kata, sahabat buat, Umar kata, Umar buat. Maknanya dia tak kata Rasulullah kata, dia kata Rasulullah buat, Umar kata. Itu hadis yang mauquf, dia terhenti pada sahabat. Jadi sama ada sahabat kata ataupun sahabat tak kata. Jikalau hadis ini sahih pun, mana dia hadis yang mauquf lah. Begitu. Mauquf atas Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya. Yang mana muazzin dia lah yang buat, yang tersilap ni, ya. Akan tetapi riwayat ni bersendirian padanya oleh Hammad, seorang perawi hadis. Baik. Kata Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, azan waktu subuh, azan sebelum masuk waktu subuh itu, dekat-dekat waktu subuh itu adalah sabit lah. Sabit di sisi para ilmuwan atau para ulama dengan hadis yang sahih, ya, maka diterimalah. Maksudnya adalah azan sebelum solat, sebelum azan subuh, azan pertama. Begitu. Hadis yang seterusnya, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulu al-muadhdhin, muttafaqun alaihi. Maknanya hadis ini nak cerita tentang apa yang perlu diucapkan oleh yang mendengar apabila azan dilaungkan oleh muazzin. Kata Nabi, hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia kata Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu mendengar an-nida, an-nida yakni, waalaikumsalam warahmatullahi, an-nida yakni azan, maka hendaklah kamu sebut, kamu katakan seperti mana yang dikatakan oleh muazzin. Hadis muttafaqun alaih. Muazzin kata Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, kita yang mendengar azan, kita sebut apa yang muazzin kata. Okey, dalam Al-Bukhari daripada hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, seumpama hadis yang kita baca tadilah. Dan dalam Muslim pula, dan yang ni yang maksudnya yang tadi muttafaqun alaih, sepakat Bukhari Muslim. Kemudian riwayat Bukhari saja, kan? Kemudian riwayat Muslim saja daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, fi fadlil qaul kama yaqulu al-muazzin kalimatan siwa al-hay'alataini fayaqulu la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, daripada Umar radhiyallahu anhu, pada kelebihan berkata sebagaimana diucapkan oleh muazzin, perkataan demi perkataan, kecuali hayya 'alataini, iaitu hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Ini dia. Baik, pengajaran daripada hadis ini, yang pertamanya anjuran, istihbab lah. Istihbab ni disunatkan, dia anjurkan untuk yang mendengar azan tadi untuk menjawab, untuk menyebut seperti mana diucapkan oleh muazzin, kecuali pada hayya 'alah tadi lah, hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah tadi disebut la haula wala quwwata illa billah. Baik. Kemudian hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahawa ucapan yang disebut oleh kita yang mendengar tadi adalah seperti mana yang disebut oleh muazzin, mengikut keseluruhan azan tadi lah, kecuali yang disebut tadi. Baik, maksudnya disebut kalimah-kalimah ni, maksudnya dianjurkan kita sebut mutaba'ah. Mutaba'ah ni dia selepas muazzin dia azan, kita bersebut, selepas dia kata Allahu Akbar, kita bersebut Allahu Akbar. Bukan nanti dia habis sampai la ilaha illallah, kita bersebut daripada awal sampai habis, bukan maksud gitu. Maksud dia sebut habis, kita pun sebut tadi. Ya.
Baik, kata ulama di sini rahimahumullah, "Lau lam yujawibhu hatta faragha min al-adhan." Kalau dia tak sebut, dia tak menjawab azan tadi sehingga habis azan, ustuhibba lahu tadaruku illam yutlil fasl. Maksudnya dia anjurkan bagi dia juga untuk sebut balik azan muazzin tadi kalau tidak panjang selah masa dia. Kan? Gitu. Kalau panjang selah masa dia, maka sunnah itu luputlah tempat dia. Maksudnya sunnah menjawab azan tadi luputlah tempat dia dah habis dah. Begitu. Ini kata ulama lah. Tapi kalau zahir nas faham daripada dalil tadi, maknanya kalimatan tadi, maksud dia mutaba'ah lah. Dia kata Allahu Akbar, kita pun jawab Allahu Akbar. Begitu. Perkataan lafaz demi lafaz. Jadi di sisi jumhur para ulama, kebanyakan jumhur ni majoriti lah ulama, bahawa menjawab muazzin ni adalah sunat yang dianjurkan. Sunnah mustahabbah. Sunnah yang dianjurkan. Dia ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat, ada sunnah yang ditinggalkan. Kan? Jadi gitu. Orang kita faham sunnah ni sunat. Kan? Apa nama berkhatam dia berkata sunat. Dah sunat ke belum? Kan? Jadi dia nak kata jelaskan kepada mereka tadi, sunnah ni bukan maksud sunat yang kita faham tu. Bila sebut sunnah ni masih ada lagi penjelasan dia. Sama ada sunnah yang wajib, ataupun sunnah yang sunat, ataupun sunnah meninggalkan perkara tersebut. Sunnah ditinggalkan. Begitu. Dia panggil sunnah tarkiyah. Baik. Jadi bukan wajib lah. Bukan wajib. Ini sebagian diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'a mu'adzinan, bahawa Nabi mendengar orang melakukan azan, falamma kabbara, apabila orang tadi bertakbir, dia qala 'ala al-fitrah, kata Nabi sallallahu orang ni di atas fitrah. Falamma tashahhada, apabila dia bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, qala, kata Nabi sallallahu kharajat minan nar, dia keluar daripada api neraka. Falau kanat wajibah, kalaulah wajib ikut jawab seperti mana muazzin jawab, nescaya Nabi sallallahu akan kata sebagaimana muazzin tadi kata. Tapi Nabi kata kharajat minan nar. Gitu. Di sini ada satu kelompok daripada pengikut mazhab Hanafi. Maknanya bukan semualah. Dia panggil fariq. Sekumpulan daripada pengikut mazhab Hanafi dan juga pengikut mazhab Zahiriyah. Zahiriyah ni maksudnya yang mereka yang berpegang dengan literal lah hadis tadi. Okey, zahir hadis. Mereka mengatakan bahawa menjawab azan itu adalah wajib. Dan satu kumpulan lagi pula dalam pengikut mazhab, daripada kalangan pengikut mazhab Hanafi, mereka tidak mengatakan wajib, bahkan mereka mengatakan sunat ataupun istihbab lah, ataupun anjuran, dianjurkan, sebagaimana diucapkan ataupun dipegang oleh jumhur lah. Inilah pendapat yang paling kuat lah di antara dua pendapat, yang wajib yang sunat, maka dia adalah sunat. Wallahu a'lam. Kemudian kata Syekh lagi rahimahullahu ta'ala, amma ijabatul muqim bimithli ma yaqul, kan? Adapun untuk menjawab orang yang iqamah dengan seperti apa yang disebut oleh orang iqamah tadi, faqad jaa fihi ma rawa Abu Dawud, kan? Telah terdapat padanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud an ba'dhi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sebahagian para sahabat Nabi SAW, anna Bilalan akhadha fil iqamati, bahawa Bilal bila iqamah, kan, falamma qala, ketika dia kata qad qamatis salah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqamaha Allah wa adamaha, ya, Allah, semoga Allah meneruskan mendirikannya dan meneruskannya. Ya, wa qala fi sa'iri alfazil iqamah, maka dia sebut dalam semua lafaz iqamah tadi, seperti hadis Umar dalam azan,
Tetapi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Maknanya tak ada hadis yang sebut bahawa ada lafaz yang kita nak kena jawab iqamah tadi, kecuali kalau nak jawablah macam mana disebut oleh orang yang iqamah tadi lah. Dan kalau sebut aqamah Allahu wa adamaha, lafaz ni dhaif. Baik. Kemudian dia kata la tukrahu mutaba'atul muadzin fi halin minal ahwal. Maksudnya tak dimakruhkan kita untuk ikut apa muadzin kata dalam keadaan macam mana pun, kecuali pada waktu apa pun, kecuali dalam keadaan yang dilarang oleh syarak daripada berzikir. Contohnya dalam tandas. Dalam tandas kan, muadzin kata Allahu akbar, Allahu akbar, kita pun Allahu akbar, tak boleh lah. Gitu maksud dia. Habis hadis tu. Kemudian ada yang seterusnya, masih lagi dalam babul adzan dan iqamah. Wa an Uthman bin Abi al-As radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ij'alni imama qaumi faqala anta imamuhum waqtadi bi ad'afihim wattakhidh mu'adhdhinan la ya'khudhu ala adhanihi ajra akhrajahu al-khamsah wa hassanahu at-Tirmidhi wa sahhahu al-Hakim. Baik, makna dia daripada Uthman bin Abi al-As radhiyallahu anhu, dia kata, ya Rasulullah, jadikanlah, lantiklah saya jadi imam bagi kaum saya. Lantiklah saya jadi imam, minta jadi imam. Maka Nabi kata, engkau imam mereka, engkau lah imam mereka. Mana dia layak lah untuk minta jadi imam tadi, dengan bacaannya yang fasih, bacaan yang bertajwid dan sebagainya. Tapi kalau bacaan tulang-caling apa semua kan, baru start nak hafal, kemudian nak praktis hafazan kita dalam solat, ini nanya kan, mas kerat setengah surah, balik masuk surah ni, masuk ayat ni kelang kabut kan. Orang belakang nak kena betul lah kan, orang belakang subhanallah kan, dia ulang tu lah. Orang nak pergi kerja lah, dia tak rukuk-rukuk lagi kan. Gitu. Jadi Nabi kata waqtadi bi adhafihim, maksudnya tengok kalau ada orang paling lemah yang jalan tongkat ke apa, ringankan solat. Jangan duk derah solat panjang-panjang. Ni hantam solat surah Insya, surah Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi kosong. Tak nak sabar. Ini ada seorang. Jadi begitu. Ini berlaku kan zaman sahabat. Muaz radhiyallahu anhu, dia pergi sembahyang Isyak dengan Nabi SAW di masjid Nabi. Dia sembahyang Isyak di sana. Depa di kampung, dia duduk tunggu dia balik sembahyang Isyak pula, dia jadi imam. Dia sembahyang fardu, dia balik lagi, dia jadi sembahyang sunat lah pula. Depa sembahyang fardu, dia jadi imam. Dia dah balik lewat lah sembahyang Isyak baru balik, jadi imam pula, kena surah Baqarah. Jadi ada seorang tu, dia letih tak lah kan, bila Muaz buat macam tu, dia berhenti sembahyang, dia sembahyang seorang belakang. Lepas tu bila dah habis sembahyang, orang cerita kat Muaz kan, Muaz kata tu munafik tu munafik. Dia tak seperti itu, dia pergi jumpa Nabi SAW, so dia cerita kat Nabi, ya Rasulullah, kami kerja kebun, kerja ladang, letih, penat. Muaz dia pergi sembahyang dengan kau di waktu Isyak, maghrib Isyak, lepas tu dia balik jadi imam tempat kami, sembahyang surah Baqarah. Dia panggil Muaz sama ni, afattanun anta ya Muaz, hang ni tukang buat fitnah ke? Hang ni kaki timbul masalah ke? Marah Nabi dekat dia. Ni sebab Nabi kata waqtadi bi adhafihim, tengok yang paling lemah di kalangan depa. Kalau ada orang tua tongkat dan sebagainya, ringankan sembahyang. Kan? Ya, bukan maksud dia pertama inna atainakal kautsar, atau inna anzalna. Lepas tu yang kedua inna atainakal kautsar. Tiap-tiap malam surah tu. Siapa yang kau orang belakang? Kan maksud gitu. Ni ada yang kita panggil bacaan yang tiwal kan, tiwal mufassal, qisar mufassal kan, bacaan tu. Anda waktu maghrib Nabi baca apa, waktu Isya Nabi baca surah mana kan, subuh Nabi baca surah apa, kadang-kadang qul huwallahu ahad pada subuh kan, begitu. Wattakhidh muazzinan, ambillah muazzin, yakni bila tukang azan lah, muazzin ni tukang azan yang tidak mengambil upah di atas azannya.
Okey. Maksudnya ni bukan maksud dia tengok hadis yang lain, maksud dia maknanya kalau muazzin tu diberi dekat dia sagu hati, dia boleh ambil, tapi dia tak boleh tetapkan saya nak 3,000 jadi muazzin. Pasal azan dia sedap. 15 minit je azan. Kalau ikut undang-undang masjid 15 minit, orang tak ada qabliyah dah. Sebab depa sekali dengan azan, dia berangkum sikit 10 minit. Muazzin bubuh 15 minit, mai tak mana qabliyah. Lepas azan pegang mic terus dia, Allahu Akbar. Kan mentang-mentang dia raja boleh pegang mic. Orang tak ada qabliyah dah, tak perhati dah orang belakang tu. Kedekut angin. Bukan orang tu main maknanya main lewat dan sebagainya. Kan? Kadang-kadang kita ni iyalah kan. Orang nak buat qabliyah dan sebagainya kan, buat, bagilah masa sikit. 10 minit ni campur dengan azan dan ke? 7 minit dah azan, 3 minit. 4 minit sembahyang qabliyah. Zuhur 4 rakaat. 1 rakaat seminit. Ini MRT ke apa ke? Kan? 4 minit 4 rakaat. Kalau dan. Hari gitu. Baik. Ini cerita dia lah. Nanti akan sebut bahasan yang panjang. Apa yang dapat diambil pada hadis ini? Nabi SAW datang ke Madinah. Maksudnya maaf. Rombongan daripada Thaqif, mereka datang menemui Nabi SAW di Madinah. Mereka datang daripada Taif pada tahun yang ke-9 Hijrah. Ya, maka Nabi SAW buat satu kubah, satu kemah untuk mereka di sudut masjid. Dalam masjid tu, di sudut tu ada Nabi buat satu kubah, kemah untuk mereka. Orang jauh mai musafir dari Taif sana tu mai ke Madinah. Ya. Untuk apa? Liyasma'ul Quran, supaya mereka mendengar Al-Quran, belajar Al-Quran. Dan adalah bersama mereka itu Uthman bin Abil As Al-Thaqafi daripada kabilah Thaqif. Wa huwa asgharuhum sinnan, dia ni paling muda di kalangan depa ni, yang termuda. Okay? Dan dia pada masa tu dia sentiasa melazimi Nabi SAW. Dia pergi belajar Quran, lazim dia ikut Nabi SAW. Maknanya dia suruh Nabi baca, dia nak dengar, maka dia hafal, maka banyaklah yang dia hafal. Fa hafidha syai'an katsiran min al-Quran, dia hafal banyak pada Quran. Orang tua ada main dengan dia tu tak apa nak hafal. Dia ni budak mungkin otak kan, yalah dia dengar dia boleh hafal, banyak dia hafal lah. Lebih daripada orang tua lain. Fakana a'lamuhum bi kitabillahi wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni di antara ramai-ramai daripada rombongan tadi, dia yang paling tahu pasal Quran, dia yang paling tahu dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara nak solat macam mana, cara nak wuduk macam mana, cara nak solat macam mana. Kan? Dia yang paling tahu dengan sunnah sebab dia sentiasa lazimi Nabi. Duk ikut Nabi, pergi tang mana ikut, belajar dengar apa Nabi kata sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hirsahu 'ala al-khairi wa salahihi, apabila Nabi SAW tengok dia ni begitu gairah, begitu bersemangat, Indonesia kata berambisi, tu ya Din. Baca kita Indo banyak sangat. Boleh kata Indonesia kan, tu ya Ustaz. Dia bersemangat. Apa nama, Nabi tengok dia semangat ni, Nabi jadikan dia sebagai ketua atas mereka. Ja'alahu amiran alaihim wa ala Taif. Jadi maknanya kalau ikut sunnahnya, hak jadi tu imam tu untuk ketua kampung, untuk ngulu. Tu imam. Kan? Tapi kalau surau banyak, tok ngulu takkan banyak kot. Kan satu kampung ada 5-6 surau. Tok ketua kampung ada satu ya. Tok ngulu ada satu ya. Kan? Jadi maknanya dia adalah naib dia kan. Dan sebab tu di masjid-masjid ada lantikan imam tu, itu mewakili ketua-ketua kampung dan tok pengulu lah. Tak tahulah tok pengulu sibuk sangat tak ada sembahyang. Dia nak selamatkan orang, dia tak selamat, alhamdulillah. Tapi bukan semua macam tu lah, ada lah. Mungkin ada. Kita tak tahu nak kata lah, kita tak tengok. Baik. Jadi dia ni apa nama, Uthman bin Abil As, dia pergi minta dekat Nabi SAW untuk dijadikan sebagai imam dalam solat. Maksud dia di kalangan kaum dia, maka Nabi lantik dia sebagai imam. Nabi kata kamulah imam mereka, tapi tengok orang yang waqtadi bi adhafihim
Tengok kamu nak sembahyang, tengok orang belakang tu. Kau ada orang lemah-lemah yang tak larat dan sebagainya, orang tua-tua, maksudnya ringan kan solat kamu. Begitu. Baik, sini kata Syekh rahimahullah di antara pengajaran hadis ini, permintaan ini yang diminta oleh Uthman tadi bukan minta kepimpinan yang tercela. Minta kepimpinan yang tercela nak jadi pemimpin. Kan? Minta nak jadi pemimpin dicela oleh Nabi SAW. Kan? Jadi kita ni kalau kita minta jadi pemimpin, Allah Ta'ala ni tak tinggalkan kita macam tu, tak ada bantuan. Melainkan kita ni dilantik, orang suruh kita juga. Orang tengok kita berkelayakan, berlantik kita, maka Allah akan hantar malaikat mai tolong kita. Jadi kalau kita sendiri yang galak, gatai nak menjadi pemimpin, memang penat lah. Kan? Itulah maknanya kan. Jadi kalau orang yang kerti, yang belajar ni, dia nak lari, dia tak mau. Orang nak lantik-lantik dia jadi ketua kampung ke, dia tok mulu ke, dia tak mau. Kan? Kalau fikir pasal Elam banyak benar sangat. Elam gaji berapa kan? Tapi tak tahu kau projek tu kot pakai duk berebut tu. Lah dia projek benar dah, bukan ada duit dah. Kan? Projek benar nak main. Gitu. Tak tahulah kau depa nampak, kita tak nampak. Kemudian ini bukan bermaksud meminta kepimpinan yang tercela. Okay? Yang dimaksudkan dengannya adalah untuk berasa yang tertinggi di antara manusia, wa talabul jahi wal mansab, menuntut pangkat. Pangkat tadi. Okay? Tetapi dia ni minta untuk jadi ketua, kenapa? Kerana untuk mendapatkan pahala dia. Okay? Iaitu pahala sebagai seorang imam dalam solat. Maka talab ini, permintaan ni adalah permintaan yang mahmud, yang terpuji. Ya Rasulullah. Sebab tu Nabi kata, sebab Nabi SAW ni begitu sayangkan sahabat-sahabat. Kalau benda tu tak bagus kat sahabat, Nabi akan nasihat sahabat. Ya kan? Nabi akan nasihat dia. Tapi kalau benda tu bagus untuk dia, Nabi kata, Nabi kata, engkau lah imam mereka. Kemudian Nabi bagi tambahan nasihat pula. Nabi kata, tengok orang yang lemah di kalangan mereka, ikut tu. Ikut orang tu. Jangan dia ikut hasiat-hasiat kuat-kuat ni. Tengok orang paling lemah sekali. Gitu. Kemudian lagi pengajaran pada hadis, apabila seseorang itu dia mengetahui bahawa diri dia memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan yang orang lain tak mampu nak buat. Kan, tak boleh nak orang lain tak boleh buat macam dia buat. Contohnya kita panggil seorang ni dia pakar ekonomi. Dia tahu macam mana nak janung ekonomi negara ataupun ekonomi kita kata masyarakat Islam. Dia ada kemampuan. Orang lain tak ada kepakaran tu. Dia memang dia tahu bahawa dia seorang yang pakar. Dia tahu diri dia siapa. Dia belajar bab tu, dia ada kaji bab tu, kan? Berapa kali PhD dah bab tu. Dia ni, orang macam ni. Kan? Tak ada siapa boleh jadi macam dia. Kalau dia duduk tempat tu, dia amat yakin bahawa dia boleh membantu umat Islam tadi untuk menjana ekonomi umat Islam tadi. Okey? Fayata'ayyan alaihi talab, maka jadi fardu ain atas dia untuk minta tadi. Kalau apa? Kalau boleh pada orang bodoh ni jahanam ni, habis ekonomi, habis jahanam. Kan? Maka dia jadi yata'ayyan alaihi talab, maka jadi fardu ke atas dia untuk minta tadi. Ya? Wa min dhalika talabu Yusuf alaihi salam. Contohnya permintaan Nabi Yusuf alaihi salam tadi. Dia orang yang pakar dalam bidang tu, dalam ekonomi kan. Dia pakar. Allah Taala yang perintahkan dia. Semua adalah wahyu daripada Allah. Gitu. Maka dia minta dekat raja tadi, kat ketua tadi, qala ja'alni ala khazainil ardi. Letakkan saya untuk menjaga hasil mahsul bumi. Menteri Pertanian Nabi Yusuf alaihissalam. Dia minta sebab dia tahu orang lain tak boleh. Dia kata, jadikanlah saya untuk menjaga hasil mahsul bumi. Inni hafizun alim. Saya orang yang amat menjaga dan amat mengetahui. Saya amat tahu macam mana nak jaga bahagian tanam-tanaman ni. Nanti musim kemarau dan sebagainya berlaku apa semua, saya tahu nak buat apa. Kan berlaku kan 7 tahun.
7 tahun. Tapi cukup ya makanan. Tu yang cerita kata dia beradik dia mari kan. Main nak cari makanan, nak bawa masing-masing bawa bekas nak ambil makanan tu kan, cerita surah Yusuf alaihissalam tu. Ya. Kenapa? Kerana dia nampak bahawa ekonomi Mesir tadi akan merudum. Dan dia nampak bahawa diri dia ada kekuatan dan kemampuan untuk menjaga, memelihara ekonomi tadi. Maka dia minta pangkat itu, bukan jawatan itu, kerana tujuan yang mulia ini. Gitu. Jadi begitulah kita kan, kalau kita tahu. Kita semua belajar, tapi kita seorang yang belajar bab tu, dan kita orang lain tak, kita tahu orang lain tak boleh atasi kita dalam kepakaran tu, kita boleh minta. Kan? Maka jadi selamatlah. Ini orang cerita baca kitab pergi jaga bahagian tanam-tanaman, jaga bahagian kebun. Mana nak jadi? Kan? Dia bukan bidang dia. Orang yang bukan bidang dia bercakap bab tu. Kan? Bab suntik sana suntik sini. Bukan dia ada kepakaran bab perubatan dan sebagainya. Jahannam lah maksud dia. Rosak habis lah dunia ni. Bukan bidang dia. Kalau jadi tukang cakap tu apa ya, tukang cakap dia. Tapi kalau memandai-mandai jahannam lah. Gitu. Tengok ni kata tambah dos sikit, bagus sikit ni, kuat sikit, bubuh lebih dos sikit. Mampu ya orang tu. Baik. Kemudian hadis juga menjelaskan bahawa dianjurkan bagi imam, ketua lah, imam ni bila maksud tu terus sikit. Habis ni. Baik. Dianjurkan bagi imam, yakni ketua, pemimpin lah, untuk meraihkan keadaan orang-orang yang lemah, orang-orang tua yang tak larat tadi. Maka jangan menyusahkan ke atas mereka dengan memanjangkan solat dan menyebabkan mereka tadi tunggu kan, lama sangat. Dia meraihkan keadaan orang-orang yang lemah dan tak larat tadi. Ini kita kata solat fardu lah. Kalau solat sunat tak ada masalah apa. Kan, Syekh nak baca 7 juzuk tu rakaat pun silakan. Kan? Ya, tak larat belakang duduk lah. Duduk lah. Kan? Berhenti. Bukan berdosa pun. Berhenti pergi minum ayak pun, ataupun semayang balik. Allah takbir balik lah. Kan? Jadi gitulah. Tapi maknanya, semayang sunat tak kisahlah. Macam tarawih dan sebagainya kan. Panjang sikit. Ini tarawih yang kita dekat kot. Panjang sikit. Ini kita sama, habis kita semayang 8, mereka semayang 23. Kita habis lu pada mereka. Patutnya mereka habis lu pada kita. Semayang lah 8, pasal apa? Baik semayang di Indonesia 21 rakaat 5 minit 5 minit. Tu tikuih pun tak ada ligan tu. Tu dia baca tikuih tak ada ligan. Amai, syok. Temu ramah tu kan. Sini bagus. Penuh. Pasal apa? Cepat. Boleh more cepat sikit. Main-main semayang. Kita buat cara sunnah, kita buat cara sunnah betul-betul. Kan? Nama Qiyamul Lail. Begitu. Kalau selai kita baca tu, pendek tu. Kan? 1 rakaat tu selai. Banyak. Tapi carilah orang baca selai kan. Kalau baca macam tu, kita buang pasal letih lah. Dia, hari tu dia main peranan tu kan. Baik. Tahu lah tadi itulah dia. Kan? Satu lagi, last. Hadis menganjurkan kita memilih muazzin yang amanah. Amanah apa dia? Yang jaga waktu dia. Kan? Yang dia tu azan kerana mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala dan mengharapkan pertemuan dengan Allah, mengharapkan wajah Allah. Kan? Kerana apa? Kerana orang yang dia tidak melakukan azan melainkan kerana gaji, kerana keuntungan dunia, okay? Maknanya tak bagus lah. Begitu. Cari orang yang memang dia azan kerana nak pahala tadi. Kenapa? Kerana ini adalah ibadat yang mulia. Ya? Dan pahalanya tidak dibiarkan, tidak ditinggalkan pahala dia kerana dunia tadi. Sebab kita tahu muazzin ni orang yang paling panjang lahirnya di akhirat nanti. Semua orang nampak. Macam mana orang panjang lahir? Tak tahu. Semua orang nampak. Muazzin ni. Gitu. Baik.
Jadi adapun dia ambil untuk dia rezeki dia, gaji dia, dia ambil diberi daripada Baitul Mal ataupun daripada kita panggil awqaf al-akhiriyah ni kan. Maksud dia sumbangan-sumbangan di atas pekerjaan agama ni, orang bagi dekat dia sagu hati, fala ba'sa, boleh ambil. Tapi jangan kata buat sikit lah. Okey. Azan apa nak keluar Hongkong, dapat sikit lah. Kan, malah nak azan lah. Buat pendek-pendek zuhur lepas ni azan. Kan, 15 jadi 10 minit dah. Baik. Jadi maknanya, kerana orang yang nak melaksanakan kerja ni, dia maknanya tak dapat nak melaksanakan kerja dia yang lain dengan sempurna, kerana bila masuk waktu dia nak kena azan. Gitu. Jadi dia pun ada juga nafkah yang perlu dia berikan kepada keluarga dia, untuk diri dia pun ada hak juga. Bukan dia malaikat, dia pun ada makan dan minum dia juga. Gitu. Jadi maknanya inilah dia mazhab jumhur. Boleh diambil lah kalau orang bagi gaji dekat dia. Jadi orang bagi tu pun, Baitul Mal yang bagi tu pun tengok jugalah keperluan orang tadi. Makan minum sebulan takkan RM50 sebulan. Nak makan datang apa? Ni kan 500 sebulan. Zaman lah ni 500 beli datang apa? Pergi pasar tani, beli daun sup 3 orat RM2. Orang bagi 3 orat ke 3 batang? 3 batang. Daun sup kecil-kecil lah. Lah ni RM2, bawa RM50 beli nak tahu apa? Kan? Ayam pencen pun RM50 lah seekor kan? Nak bagi dah RM500. Jadi kita tengok lah mana je. Okey, macam kadar sara hidup. Di Selangor ni RM3,000 miskin ni lah. RM3,000 miskin ni. Nak buat je lah. Itulah dia. Nasallallahu al-afiyah. Baik, inilah mazhab jumhur ulama. Boleh ambil gaji lah, tapi jangan kita minta tetapkan harga. Tapi hak bagi tu, Baitul Mal bagi, dia fikir-fikir lah macam mana keperluan orang tadi kan. Begitu orang ni melaksanakan kerja dia macam satu kerja jugalah, insya-Allah kerja yang mulia lah. Tapi itulah dia nak kena jaga hati betul lah kan. Dia tak ada israf. Israf macam mana? Dia pergi tanya bila nak dapat gaji ni, tak payah tanya kan. Begitu. Baik, jadi kita sampai tahun ni lah. Hadis 154 ni insya-Allah kita sambung lagi lah. Ya. Wallahu taala alam bis-shawab. Ada soalan tak? Muazzin. Ya bang. Mestinya bila azan tu mesti dilakukan, atau sekarang ni kan zaman moden bila teknologi, kita buat set dia bila waktu dia automatik. Kita pakai rakaman azan tu, boleh? Tak boleh. Bid'ah. Mesti kena laungkan azan tadi. Ya. Ada masalah dengan apa yang gaji lah. Tak. Dia kena ada orang laungkan azan tadi. Tak boleh pasang keset kita siap. Macam lah ni kan, jam tu jam azan tu kan. Salik masuk lagi dia azan lah. Kita pun pitak mic siap-siap lepas tu. Muazzin pergi minum kopi tu. Okey. Muazzin minum kopi tu masuk asar kan. Sekali lagi tu bunyi speaker azan kan. Rupanya, bunyi macam Mekah je azan. Rupanya jam azan. Tak, dia kena ada orang laungkan azan tadi. Tapi kalau azan dia tak perlu jawab. Mana dia sunnah dia azan yang mana yang perlu kita jawab? Azan yang dilakukan oleh muazzin. Azan radio tak disunnahkan kita jawab. Azan jam dinding ke tak disunnahkan. Gitu. Ya saya. Azan subuh yang 2 kali tu kan? Azan subuh yang 2 kali tu. Yang pertama yang kedua tu sama tu kali pada. Sama. Cumanya di sini ada khilaf lah. Ada khilaf. Macam Syekh Albani rahimahullah taala dia kata yang ada as-salatu khairum minan naum tu pada azan yang pertama. Kan, ya azan yang kedua tak ada as-salatu khairum minan naum. Adapun Syekh sebelah Saudi semua tadi maknanya sama ya. Sama azan pertama ada azan kedua. Sama tu maksudnya ada tambah pula solat khairum. Ya. Dua-dua ada. Gitu. Boleh insya-Allah kita berhenti dulu. Wallahu taala alam bissawab.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.